Kita-Kita FM, suara dari tanah di bawah bayu. Memang terbaik dan sentiasa di hati. Dari gunung ke lautan, dari kota Belud sampai ke Kelabakan, inilah suara rakyat Sabah yang sejati. Hari ini kita cerita PRU 17 Sabah, 11 calon, 1 takhta, siapa Raja Bengkoka. Pertembungan 11 penjuru di Dewan Undangan Negeri N2 Bengkoka dijangka menjadi antara yang panas dalam pilihan raya ke-17 Sabah. Rekod PRN lalu menunjukkan corak pecahan undi yang ekstrim, namun konsisten memihak kepada calon berprofil kukuh dan berjentera mantap. Data rasmi PRN lalu mencatat Harun bin Durabi daripada Barisan Nasional muncul juara besar dengan 2.538 undi, jauh meninggalkan pencabar lain. Calon UPKO ketika itu, Junsim Rumunzing, meraih 1.201 undi, manakala calon bebas Maklin Masiau mengejutkan dengan 1.149 undi, menandakan kekuatan personaliti tempatan yang tidak boleh dipandang rian. Pilihan raya kali ini menyaksikan sebahagian besar calon utama kembali bertanding. Harun BN, Dr. Samuel maupun GRS, Maklin, Star, dan Junsim, UPKO, kehadiran calon parti baharu, calon bebas dan parti kecil menambah lagi perebutan undi asas. Jumlah pengundi Bengkoka kini mencecar 18,056 dengan unjuran keluar mengundi sekitar 60-70%. Sekitar 60% pengundi adalah KDMR, faktor yang secara tradisinya menguntungkan calon BN, GRS, dan calon tempatan dengan jaringan kampung kukuh. Dengan 11 penjuru, pola pecahan undi dijangka lebih ketara, menguntungkan calon dengan undi asas stabil dari PRN lalu. Harun, Barisan Nasional, kekal calon paling dominan. Rekod lampau, kekuatan jentera dan undi teras UMNO yang masih utuh di Bengkoka meletakkan beliau di hadapan. Dalam pertembungan 11 penjuru, undi BN dijangka tidak berpecah seteruk blok lain. Kekuatan di kalangan KDMR dan masyarakat kampung menjadikan Harun calon frontrunner. Maklin mencatat 1149 undi sebagai calon bebas pada PRN lalu. Kini bersama Star, beliau mendapat sedikit sokongan jentera. Namun kelebihan utamanya tetap pada pengaruh pribadi dan gabungan penyokong kampung yang setia. Sekiranya berlaku gelombang undi pro calon tempatan atau undi protes terhadap parti besar, Maklin berpotensi memintas BN dalam senario tertentu. Junsim Rumunzing, UPKO, dengan 1.201 undi PRN lalu, berada dalam zon selesa bagi kumpulan tengah. Namun pengaruh UPKO yang semakin merosot dalam kalangan KDMR memberi tekanan besar kepadanya. Undi yang dahulu diperolehnya mungkin terpecah antara GRS dan Star, menurunkan peluangnya menandingi dua calon teratas. Tetapi isu 40% mungkin boleh mengalihkan sokongan anak muda kepada beliau. Dr. Samuel mencetak undi sederhana namun konsisten bagi calon GRS. GRS mempunyai kelebihan sebagai kerajaan negeri, namun pengaruhnya di Bengkoka tidak setinggi BN atau calon tempatan seperti Maklin. Beliau dijangka kekal dalam kelompok pertengahan, sukar mengatasi BN kecuali berlaku arus perubahan besar. Fauziah Muhammad Fuad, warisan, mempunyai sokongan tersendiri di Sabah, namun Bengkoka bukan kawasan tradisi mereka. Fauziah mendapat perhatian tambahan melalui sentimen simpati legasi Fuad Steven yang masih dihormati di kalangan KDMR tempatan. Faktor simpati ini memberi peluang kepada Fauziah untuk kekal relevan, mengegalkan kedudukan dalam kelompok 5 teratas walaupun berdepan calon dengan akar umbi lebih kuat. Pertarungan utama dijangka berlegar antara BN dan Star. Harun Durabi memanfaatkan undi asas paling kukuh, manakala Maklin Masiau menjadi pencabar paling serius melalui kekuatan personaliti dan jaringan kampung. UPKO dan GRS bertarung sesama sendiri untuk mengekalkan pengaruh di kawasan KDMR tradisi, manakala warisan bergantung kepada sentimen simpati legasi Fuad Stephen dan isu saat akhir. Dengan pertambahan pengundi dan pertemuan 11 penjuru, PRN 17 Bengkoka dijangka menjadi persaingan sengit sejak beberapa penggal. Setakat ini, BN berada di hadapan, diikuti rapat oleh Maklin Masiau, UPKO, GRS, dan Wanisan melengkapkan 5 teratas. Akhirnya, kedudukan siapa di depan, siapa mengejar, dan siapa tercicir akan terus berubah sepanjang tempoh kempen. Ini hanyalah analisis berdasarkan data, rekod lalu, pergerakan calon, serta sentimen akar umbi masyarakat. Pandangan ini boleh saja tepat, boleh juga salah, dan boleh berubah. Terpulang kepada pendengar untuk percaya atau tidak.
Kerana ini sekadar pandangan kita-kita FM. Jangan lupa kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai, dan bertindak. Dan jika bosku sabahan sejati, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.